Okey, seterusnya kita pergi kepada kategori qiraat. Okey, kategori qiraat ni ada 6. Yang pertama ialah qiraat mutawatirah. Yang kedua ialah qiraat masyhurah. Yang ketiga ialah qiraat ahadiyah. Yang keempat ialah qiraat syadzah. Yang kelima qiraat mawdu'ah, dan yang terakhir ialah qiraat mudarajah. Itu yang keenam. Okey, qiraat mutawatirah, masyhurah, ahadiyah, syadzah, mawdu'ah dan mudarajah. Okey. Jadi kita pergi kepada satu-satu maksud bagi setiap qiraat ni. Okey, qiraat mutawatirah yang pertama ni. Yang pertama, qiraat mutawatirah. Okey, apa maksud dia? Diambil atau diterima secara beramai-ramai daripada Rasulullah dan tidak mungkin berlakunya pendustaan hingga ke hari ini. Sebagai contoh, Tariq Syatibi dan Tariq Jazari. Okey, poin yang dekat sini yang dimaksudkan ialah mutawatirah dia adalah secara beramai-ramai. Okey, qiraat tu apa? Qiraat tu adalah bacaan. Ni bacaan. Mutawatirah tu adalah dimaksudkan diambil secara beramai-ramai. Secara beramai-ramai, okey? Okey. Contohnya apa? Contohnya 7 imam. 7 imam yang kita belajar. 7 imam. Okey. Dan dia termasuk lah daripada Tariq Syatibi dan Tariq Jazari. 7 imam tu. Okey, dan qiraat mutawatirah ni adalah bacaan yang diterima pakai oleh seluruh dunia. Okey? Dia terima oleh seluruh dunia. Setiap tabaqat tu diriwayatkan secara mutawatir dalam bilangan yang ramai. Dan tidak mungkin, bila dalam bilangan yang ramai, tidak mungkin untuk berlaku pendustaan hingga hari ini. Mustahil lah untuk berlaku pendustaan tu. Pendustaan tu adalah mustahil. Okey. Seterusnya kita pergi kepada qiraat yang kedua, iaitu qiraat masyhurah. Ini yang kedua, okey. Qiraat masyhurah ni qiraat yang macam mana? Iaitu yang sah sanadnya tetapi tidak sampai ke tahap ataupun martabat mutawatir. Dia sah sanad tetapi tidak sampai ke tahap mutawatir. Ni. Itu poin dia. Dan ianya menepati istilah kaedah bahasa Arab serta mushaf Usmani. Qiraat ini masyhur, okey? Masyhur. Sebab itulah dinamakan qiraat masyhurah, sebab qiraat yang masyhur di sisi imam qira' dan ia tidak terdapat kesilapan dan keganjilan. Bacaan qiraat tersebut dikira sebagai suatu ibadah. Okey, qiraat masyhur ni adalah qiraat yang terkenal, okey? Selain daripada masyhur ialah qiraat yang terkenal. Terkenal, masyhur, okey? Dan tetapi dia tidak sampai tahap mutawatir. Sebagai contoh, dalam peringkat sahabat ni, dia dah sampai dah tahap mutawatir. Dia diriwayatkan dalam bilangan yang ramai. Tetapi dalam peringkat tabi'in, dia tak sampai. Contohnya tabi'in mungkin 3 orang je yang riwayatkan. Sebab itulah dinamakan masyhurah. Sebab dia tidak sampai ke tahap mutawatir untuk semua peringkat. Dan hukum dia boleh dibaca di dalam solat. Sebab itulah dikira sebagai suatu ibadah. Tu hukum dia. Okey. Kemudian ketiga, kita pergi kepada qiraat ahadiyah. Ni yang ketiga. Okey, kita pergi ke maksud dia. Iaitu sah sanadnya tetapi tidak terdapat di dalam mushaf Usmani atau bersalahan di dalam istilah dan kaedah bahasa Arab. Okey, dia sah sanad. Sanad dia sah. Tetapi dia tidak menepati mushaf Usmani. Lepas tu dia juga ataupun dia bersalahan di dalam istilah bahasa Arab. Dia sah sanad tetapi ada kesalahan lah. Dan qiraat ini adalah qiraat yang tidak masyhur. Ahadiyah ni tidak masyhur.
Macam qiraat masyhurah tadi tu qiraat yang masyhur dan tidak ada kesalahan. Tetapi kalau qiraat ahadiyah ni tidak masyhur. Dan hukum dia adalah tidak harus dibaca seperti Al-Quran. Okey, qiraat ini banyak terdapat di dalam riwayat Al-Hakim dan At-Tirmizi. Yang mana riwayat tersebut adalah riwayat yang sahih. Okey. Semua dapat bezakan tak? Mutawatir tadi tu adalah qiraat yang diriwayatkan dalam bilangan yang ramai. Yang kedua, masyhurah tu qiraat yang sah sanad dan tidak ada kesalahan. Tetapi dia tidak mencapai tahap mutawatir. Qiraat masyhur, qiraat yang masyhur. Qiraat ahadiyah ni sah sanad tetapi ada kesalahan dan tidak masyhur. Okey, seterusnya kita pergi kepada qiraat yang keempat. Yang keempat iaitu qiraat syadzah. Qiraat syadzah ni qiraat yang iaitu qiraat yang kurang salah satu rukun. Dia kurang salah satu rukun daripada rukun-rukun qiraat yang sahih. Macam yang kita belajar tadi, rukun qiraat ada 3, betul? Dia kurang salah satu rukun tu. Contohnya, qiraat tu dia dah menepati dah kaedah bahasa Arab. Dia dah menepati dah tulisan Mushaf Utsmani. Tetapi dia diterima secara bukan mutawatir. Jadi bila kurang salah satu, maka qiraat tersebut dikira sebagai qiraat syadzah dan qiraat tersebut tidak sah. Tak sah ya. Tak sah sanad. Tak sah sanad. Okey. Yang kelima, qiraat maudu'ah. Maudu'ah ialah, apakah yang dimaksudkan dengan maudu'ah? Qiraat yang direka-reka. Okey, jap. Okey. Qiraat yang direka-reka dan ianya bukan datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qiraat yang direka-reka lah. Sebagai contohnya kita boleh lihat, contohnya ada riwayat, ada qiraat yang membaca dengan Maliki. Kejap. Maliki yaumiddin. Itu macam bacaan kita, betul tak? Dan ada juga qiraat yang baca dengan Maliki yaumiddin. Itu pun betul juga, tapi tu qiraat lain lah. Dan qiraat maudu'ah ni direka macam mana? Mungkin direka macam Muluku yaumiddin. Dia tukar baris, dia buat-buat. Sedangkan benda tu tak ada pun. Jadi qiraat tu lah yang dikategorikan sebagai qiraat maudu'ah. Okey. Dan yang terakhir ialah qiraat mudarajah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan qiraat mudarajah ni? Dia sama seperti hadis mudaraj. Hadis mudaraj. Contohnya qiraat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, qiraat mudarajah ni adalah bacaan yang ditambah. Bacaan, qiraat bermaksud bacaan, dan mudarajah ni adalah yang ditambah. Ditambah. Maksud dia. Yang ditambah. Okey. Dan bacaan yang ditambah tu bukannya daripada kalamullah. Okey, dia bertujuan adalah untuk mentafsir ayat. Okey. Kalau contohnya dalam buku teks, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yasta'inuna billahi 'ala ma asabahum. Okey. Kalimah wa yasta'inuna billahi 'ala ma asabahum tu adalah tambahan, kalimah tambahan daripada Ibnu Zubair sendiri. Sebab apa dia tambah?
Dia ditambah dengan tujuan untuk mentafsirkan maksud ayat tersebut. Itulah yang dinamakan dengan qiraat mudarajah ni. Qiraat yang ditambah. Ditambah. Jadi kita tak bolehlah nak ikut bacaan Ibnu Zubair, sebab Ibnu Zubair tambah dengan tujuan untuk mentafsirkan ayat. Okey, secara kesimpulannya, qiraat mana yang kita boleh amalkan adalah qiraat mutawatirah, iaitu qiraat mutawatirah yang ni, dan qiraat yang kedua, yang kedua ialah qiraat masyhurah. Qiraat masyhurah. Okey. Sampai situ dulu ya.